الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير
في الغصون يميل. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita dapat bersua lagi 1 bulan 2 kali, tuan-tuan dan puan, ya. Minggu yang pertama dengan minggu yang ketiga. Yang ini adalah minggu yang ketiga dalam bulan September, dan kita berjumpa pula dalam minggu yang pertama dalam bulan Oktober yang akan datang, setiap hari Sabtu jam 5. Kali ini kita bukan 5 suku, tuan-tuan, kita jumpa jam 5 disebabkan waktu asar dan waktu-waktu yang lain pun lebih awal lagi. Jadi kita ada masa senggang begitu, jadi kita mulakan lebih awal lagi. Jam 5, bagaimana kita mulakan dulu, kita mulakan jam 5. Alhamdulillah. Para penonton yang mati sekalian, ya, kita seperti biasa kita ada 4 orang ahli panel yang bersama dengan kita, saudara. 2 orang akan masuk kemudian rasanya, kerana mereka diberitahu jam 5 suku, tapi kita awalkan sedikit. Kita mula dulu kerana ada Tuan Syed Abdul Rahman daripada Singapura dah pun ada, Tuan Haji Zahrum Zain pun sudah ada. Jadi kita merasakan eloklah sementara kita menunggu-nunggu, eloklah kita mulakan saja siaran ini, insya-Allah. Tajuk yang kita nak bincang ni, tuan-tuan, ialah mukmin kuat, ya, mukmin yang melawan kepada versus muslim yang lemah. Mukmin yang kuat versus muslim yang lemah. Kuat lemah ini akan ditafsirkan oleh Al-Fadhil Tuan Habib Abdul Rahman Al-Habsyi daripada Singapura, sebagaimana merupakan ahli panel yang pertama. Lepas tu mungkin Haji Zahrum ahli panel yang kedua, dan kita tengok macam mana Ustaz Ahmad Redha daripada Bogor, Indonesia, yang biasanya mewakili Indonesia, dan Ustaz Abdul Rahman Haji Ajak. Saya dah bercakap dengan dia pada tengah hari tadi, dan dia memang bersetuju untuk hadir, dan telah pun saya menerangkan lebih kurang sedikit latar belakang apa yang kita akan bincangkan pada petang ini, insya-Allah. Jadi tajuknya, tuan-tuan, sekali lagi ialah mukmin yang kuat melawan ataupun bersaing dengan muslim yang lemah. Siapa dalam Al-Quran atau hadis yang mengatakan mukmin yang kuat, dan apa pula dalam Al-Quran yang mengatakan orang mukmin, orang muslim yang lemah? Siapa yang lemah, siapa yang kuat? Kuat dan lemah ditinjau daripada sudut Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya kuat, apa maknanya lemah di situ. Sudah tentulah agaknya nanti yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Syed Abdul Rahman Al-Habsyi akan menerangkan tuan-tuan apa yang maksudnya yang dikatakan kuat dan lemah itu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan like and share. Tuan-tuan bantu kita, tuan-tuan bantu kita, bantu sikit aja. Bukan bantu membuat siaran, bukan bantu teknikal, tidak. Hanya bantu tekan button, button share, like and share untuk membolehkan teman-teman kita, saudara-saudara dalam saudara punya WhatsApp group, dalam tuan-tuan punya Facebook dan sebagainya. Dan mana juga teman-teman dalam sosial media ni, tuan-tuan, beritahu mereka bahawa kita sedang bersiaran sekarang ini, dan mereka boleh terus mengikuti kita melalui Facebook Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya perkenalkan ahli panel yang pertama, saya katakan tadi, yang berbahagia Tuan Syed Abdul Rahman Al-Habsyi daripada Singapura. Alhamdulillah, nampaknya beliau sihat walaupun berada di atas pembaringan
bedridden begitu, tetapi jiwanya tidak pernah bedridden, kata-katanya tidak pernah bedridden, semangat dakwahnya tidak pernah bedridden, walaupun fisiknya adalah bedridden. Kemudian kita ada Tuan Haji Syahrum Zain, tuan-tuan yang merupakan timbalan pengurusi kepada Yayasan Sabha yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang kurang baik, orang miskin, fakir, anak yatim dan sebagainya. Dan pada masa yang sama ni tumpuan kita adalah untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah ni tuan-tuan, insya-Allah kalau dapat dibangunkan nanti, tuan-tuan puan, insya-Allah merupakan satu-satunya dalam dunia. Dan ini merupakan satu syiar. Di sinilah tuan-tuan datangnya syiar Islam, dan di sinilah kompleks yang akan ditadbir secara profesional, secara moden, menggunakan teknologi media yang terbaru, tuan-tuan puan, insya-Allah yang terkini. Insya-Allah kita akan menjadikan ini tempat rujukan kepada teman-teman yang ingin melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita tarbiyahkan untuk mereka, supaya kita dan mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan, artinya mereka mati dalam husnul khatimah. Saya mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Tuan Said Abdul Rahman mati dalam husnul khatimah, Haji Zahro mati dalam husnul khatimah. Dan seluruh teman-teman, para penonton, seluruhnya tuan-tuan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku mati yang baik. Jangan kau matikan aku mati yang jelek atau mati yang buruk, tuan-tuan. Itulah dia fungsi antaranya yang kita paparkan nanti dalam kompleks Anjung Husnul Khatimah, yang satu-satunya di dunia. Bentuk teori dan praktik, yang digabung sedemikian rupa, yang digabung secara komplementari, secara supplementary antara satu dengan lain, hingga siapa yang hadir semalam 5 modul, yang tak boleh baca Quran akan boleh baca Quran, yang tak pakai tentang salat akan fasih tentang salat, yang tak tahu doa akan tahu tentang berdoa, yang tak tahu zikir akan tahu berzikir, yang tak tahu tahajud akan tahu bertahajud. InsyaAllah tuan-tuan puan, yang agaknya renggang sikit hubungannya dengan fardu ain, mungkin dapat menguasai sedikit fardu ain. Begitu juga fardu kifayah sebelum mereka dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan, inilah matlamat suci kita, inilah matlamat dan objektif suci kita, insya-Allah. Seluruhnya dijalankan dalam bentuk non-profit making. It is not a non-profit making venture, tuan-tuan dan puan, bukan untuk keuntungan, dan dananya didapati daripada 5-6 unsur. Yang pertama ialah wakaf, yang kedua zakat, yang ketiga ialah sumbangan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk fidyah, dan akhirnya dalam bentuk amal jariah dan fi sabilillah. Maknanya insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya mengharapkan dengan belanjaan 15 ke 20 juta ringgit, tuan-tuan dan puan, insya-Allah baru tuan-tuan kita melantik dalam 2 minggu ni konsultan khas untuk membuat promosi dan untuk mendapatkan lebih banyak dana lagi, tuan-tuan dan puan. Sedang konsultan sedang memikirkan beberapa perkara, termasuklah nanti boleh dibincangkan ke Singapura, boleh dibincangkan ke Indonesia, boleh dibincangkan Brunei, macam mana apa program-program yang akan disalurkan, yang akan dibariskan untuk kita mendapatkan dana membina kompleks Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Tuan-tuan, oleh kerana COVID ini, oleh kerana pandemik COVID ini, kita lebih kurang dalam 5-6 bulan ke belakang, tuan-tuan. Oleh kerana jabatan-jabatan tutup, jabatan-jabatan teknikal tutup, tuan-tuan dan puan, kita tak dapat bergerak, tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah apapun sepatutnya cerocok ataupun sepatutnya filing dah bermula dah, tuan-tuan dan puan. Tapi oleh kerana kita terlewat dalam 6 bulan oleh kerana COVID ini, jadi kita akan bermula, mungkin cerocoknya akan mula dalam bulan Disember pada tahun ini juga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kita doalah, tuan-tuan, doalah, ini satu-satunya, tuan-tuan. Insya-Allah sebelum kita mengembuskan nafas yang akhir, tegaknya kompleks Anjung Husnul Khatimah dan terlaksananya program tarbiyah yang akan dilakukan, dalam mana teman-teman akan Singapura, Brunei, Selatan Thailand, Indonesia, salah satunya Malaysia akan menjadi pengisi-pengisi utamanya, tuan-tuan. Tiap-tiap hari ada 250 orang, tuan-tuan. Seawal pukul 4.30 pagi, semuanya akan bangun, semuanya. Yang laki-laki akan bangun, yang perempuan akan bangun, tuan-tuan, pergi ke pusat Islam. Ada pusat Islam yang boleh memuatkan 300 ke 400 orang. Apa nak buat? Setiap pagi bangun pukul 4.30, bertahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, munajat, dan menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pentarbihan yang macam ni tak berlaku. Kalau di rumah sendiri tidak akan berlaku. Kalau dalam lokaliti sendiri pun sukar nak berlaku. Tapi dalam keadaan dibentuk di kompleks itu, insya-Allah mudahlah berlaku. Dan insya-Allah kita harap dengan itu, tuan-tuan, kalau misalnya mereka ikut 5 modul,
Satu modul 3 hari, 15 hari. 15 hari mereka dilatih dengan qiyamul lail. 15 hari mereka menitiskan air mata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Agaknya manusia baru akan timbul, tuan-tuan. Manusia yang akan mati bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Tuan-tuan, saya minta yang berbahagia Tuan Syed Abdul Rahman Al-Habsyi daripada Singapura memulakan perbincangan kita dengan tajuk tadi, tuan-tuan, mukmin yang kuat versus Muslim yang lemah. Jadi saya minta mukadimah itu diberikan oleh Tuan Syed dan lepas itu insya-Allah akan diikuti oleh teman-teman 3 orang yang lain yang di belakang, tuan-tuan. Iaitu Tuan Haji Zahrul Zain, kemudian tu daripada Brunei Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman bin Haji Ajak, dan daripada Indonesia alhamdulillah kita ada Ahmad Nur, Ustaz Ahmad Nur, insya-Allah. Ahmad Nur Redha, Ustaz Ahmad Nur Redha daripada Bogor, Indonesia, yang bersiaran live dengan online live sekarang ini, bersiaran bersama dengan kita. Yang berbahagia Tuan Syed Abdul Rahman Al-Habsyi, sila mulakan untuk berikan sikit mukadimah kepada program kita pada petang ini. Sila Tuan Syed. Terima kasih Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa barik wasallam. Yang saya hormati Datuk Dr. Hasan Ali, yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman Ajak dari Brunei, saudara saya Haji Zahrum, dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Redha dari Indonesia, serta penyerta-penyerta yang mengikuti program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada petang ini sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk sama-sama mendengarkan tazkirah-tazkirah yang disampaikan oleh teman-teman. Insya-Allah semoga tazkirah ini memberi manfaat kepada kita, sekaligus kita ikut memikirkan bagaimana perkembangan umat yang harus kita ikut serta, kerana itu merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah, tajuk yang diberikan kepada kita berempat pada hari ini ialah mukmin yang kuat versus Muslim yang lemah. Kalau kita melihat kepada tajuk ini, kita dapat bagikan dia kepada 2 versi. Pertama, kalimat mukmin yang kuat. Kedua, Muslim yang lemah. Kalau kita pergi kepada mukmin yang kuat, memang Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk ini telah memberikan kekuatan, keagungan, keistimewaan dan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang digelar sendiri oleh Allah sebagai orang-orang mukmin. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang difirmankan oleh Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah keistimewaan bagi hamba Allah yang dikatakan sebagai Nida'ur Rahman li ahlil iman, yaitu panggilan-panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang mempunyai kekuatan yang di kalangan orang-orang beriman ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran dengan ayat yang cukup banyak. Di antaranya kita dapat kembali melihat dalam surah Anfal ayat 2-4. Kemudian sebuah surah yang diabadikan oleh Allah dengan nama surah Al-Mu'minun. Di permulaan 11 ayat
Allah telah memperkenalkan, menampakkan dan menzahirkan siapakah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Kemudian dilanjuti lagi di dalam surah Al-Furqan ayat 70 sampai ke akhirnya. Jadi di dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, di situ terlihat ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman ini adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan sembarang orang, tapi dia adalah pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sebut Muslim yang lemah, kalimat Muslim ini membawa pengertian yang sangat umum. Contohnya, ada orang Muslim lahir dari keluarga Muslim, mendapat nama dengan nama Islam. Perkawinan mereka juga diacarakan dengan acara Islam. Tetapi seumur-umur mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Mereka meninggalkan kewajibannya. Ada yang sembahyang, ada yang berpuasa di kalangan orang Muslim, tapi mereka masih minum arak, mereka masih berjudi dan membuat perkara-perkara yang mungkar. Dan ada lagi orang Muslim yang kelihatan zahirnya indah, tapi hatinya lebih jahat dari kaum kufar, yaitu orang-orang munafikin. Jadi kita melihat kalau Muslim, seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, sifat mereka boleh menjadi seperti qaul Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma amanu, tsumma kafaru, tsumma amanu, tsumma kafaru, tsumma zdadu kuffara. Dia beriman, kemudian petangnya dia kufur. Sorenya dia beriman, malam dia kufur, dan bertambah kekufuran ke atas diri mereka. Jadi kalau kita katakan orang Muslim, itu masih belum dapat lagi kita yakini dan kita pastikan yang mereka akan berakhir dengan husnul khatimah. Tetapi kalau dia beriman, dia tergolong orang beriman dengan sifat-sifat keimanannya yang muncul dan dapat dilihat, dapat dikenali, maka insya Allah orang-orang ini semua disebut oleh Allah, mereka wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak akan mati kecuali mereka benar-benar berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang berbahagia, Al-Fadhil Tuan Habib Abdul Rahman telah memberikan the duality antara Muslim yang kuat, mukmin yang kuat dengan Muslim yang lemah. Dan telah menyebut beberapa ayat Quran menggambarkan bagaimana Muslim yang kuat dan bagaimana mukmin yang kuat dan Muslim yang lemah, tuan-tuan dan puan. Dan kekuatan dan kelemahan itu kita akan tinjau. Kelemahan apa? Adakah kerana fiziknya mereka kuat, fisiologinya mereka kuat, inteleknya mereka kuat, atau kuat yang macam mana sebenarnya yang digambarkan tentang kekuatan orang-orang yang beriman itu dibandingkan dengan orang-orang yang kufur, orang-orang Islam yang tidak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Tuan Syed telah membagikan pula ya, bagi orang mukmin Muslim yang lemah itu dibagikan kepada kategori-kategori, dan yang paling teruk daripada kategori itu ialah orang-orang munafik. Orang-orang yang di depannya mengatakan dia beriman, tapi sebenarnya di belakangnya tuan-tuan dia memusuhi Allah dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, alhamdulillah kita dapati bahawa dua-dua kelompok ini tuan-tuan ya, mungkin ada di sekeliling kita, mungkin kita tuan-tuan dan puan. Yang kuat pun kita, mungkin yang lemah pun kita. Kekuatan kita mungkin kekuatan lain kan. Kekuatan yang dibina oleh orang barat, yang saya nak pergi kepada Tuan Haji Zahrum selepas ini. Teman-teman yang dua orang sudah masuk ke belum? Daripada Ustaz Abdul Rahman sudah ada? Masuk.
Sudah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz apa ni daripada Bogor, teman-teman daripada Bogor. Teman daripada Bogor sudah ada? Okey. Apa ni Ustaz Abdul Rahman, saya nak pergi pada Ustaz Abdul Rahman dulu. Ustaz kalau kita tengok secara global lah, secara global Ustaz orang-orang Islam, kebanyakan negeri-negeri Islam itu menguasai seluruh kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepada kita, resources yang begitu banyak. Ambillah teman-teman di Timur Tengah dan sebagainya. Dan mereka memagari sebenarnya negeri nama Israel yang kecil, negeri yang kecil, penduduk pun tidak berapa ramai sebenarnya. Tetapi dalam begitu ramainya, kita mengelilingi Israel dah sudah berpuluh-puluh tahun, saudara. Israel merampas wilayah-wilayah Palestin dan sebagainya, saudara. Dan kita cuba membebaskan Palestin berpuluh-puluh tahun, saudara. Tapi tempat nampaknya, walaupun kita ada kekuatan resources, kekuatan minyak, kekuatan gas dan sebagainya yang Allah kurniakan kepada kita. Begitu juga negara-negara Islam yang lain, tuan-tuan, yang berperang negara Islam, yang bermusuh-musuhan negara Islam, yang tidak maju negara Islam, pendidikan yang tidak maju negara Islam, teknologi yang tidak maju negara Islam. Adakah ini menggambarkan? Adakah ini menggambarkan bahawa kita memang lemah, kita memang kuat berbanding dengan zaman Nabi Muhammad SAW? Apa yang mereka ada? Mereka ada mungkin buah kurma, buah tamar, tuan-tuan. Berbuka puasa satu tamar, kadang-kadang bagi 2, kadang-kadang bagi 4 di antara mereka. Begitulah Nabi menunjukkan tentang tawaduknya mereka, tentang tuan-tuan kehidupannya yang begitu agak-agaknya sengsara dari segi dunia, daripada kehidupan fizikalnya. Tapi alhamdulillah mempunyai kekuatan mental, kekuatan spiritual yang begitu hebat, tidak ada tandingnya dalam sejarah. Begitu juga lah tuan-tuan yang dapat Omar Mukhtar misalnya. Kita tengok macam mana di Libya dan negara-negara yang lain, pejuang-pejuang Islam ini berjuang hebat, menunjukkan kekuatan mereka. Di depan raja, maharaja, mereka tunjukkan kekuatan mereka. Masuk istana dengan kuda-kudanya sekali. Apa yang ditunjukkan misalnya tuan-tuan, yang ditunjukkan Rafiq bin Rabi' yang ditunjukkan oleh Panglima Tentera Islam dan sebagainya. Jadi soalan saya Ustaz Abdul Rahman, kenapa, apa agaknya secara general yang kita nak gambarkan kepada para penonton kita ni, kenapa kita masih lemah lagi? Allah dah berikan kita seluruhnya untuk kita menjadi manusia-manusia yang kuat. Bukan kuat persenjataan saja, tapi kuat dalam semua segi. Semua segi pembangunan, pendidikan dan sebagainya. Orang Islam sepatutnya menjadi juara, di mana orang Islam telah menjadi juara dalam bidang pendidikan, dalam bidang teknologi, dalam bidang tuan-tuan dan puan, ilmu, berbagai-bagai ilmu. Tetapi sekarang nampaknya itu sudah tidak dapat bertapak lagi. Apa agak sebabnya yang menyebabkan ada orang yang Muslim yang kuat dan Muslim yang kuat satu masa dulu, tapi tuan-tuan dan puan, Muslim yang lemah pula yang timbul pada masa sekarang ini, walaupun mereka dikurniakan berbagai-bagai fasilitas, berbagai-bagai resources untuk menjadikan mereka menambah kuatkan lagi kehidupan mereka. Macam mana Ustaz Abdul Rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi bihaqqi qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan, ada bahagia Datuk Habib dan para, macam mana suara saya, boleh terdengar? Suara tidak berapa jelas Ustaz, saya tidak jelas. Bismillah, macam mana? Boleh kita dengar? Masih belum? Sudah. Oh, okey. Bismillah. Boleh? InsyaAllah. Boleh. 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 Allahumma salli ala Allahumma salli.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Jadi menjawab persoalan daripada yang berbahagia Datuk tadi, subhanallah masya-Allah. Jadi tadi berbicara tentang mukmin yang kuat versus muslim yang lemah. Jadi subhanallah masya-Allah, saya bila disebutkan tajuk ini, maka yang terlintas di dalam fikiran saya, di dalam benak saya ialah satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin. Mukmin yang beriman itu, orang beriman yang kuat, lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka di manakah apa yang dimaksudkan dengan lemah ataupun kuat ini? Maka kata ulama menafsirkan yang dimaksudkan di sana itu bukanlah tubuh badan, tetapi yang ditafsirkan di sana itu ialah keimanan. Jadi iman yang kuat, maka itulah subhanallah masya-Allah lebih disukai oleh Allah berbanding dengan iman yang lemah. Jadi kita ni melihat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memperakui bahawasanya umat Islam ini ialah umat yang terhebat, umat yang terunggul, umat yang teratas, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, kamu ini adalah sebaik-baik ummah. Siapa cakap? Allah yang cakap. Bukan lagi diperakui oleh dunia. Tidak perlu. Tidak ada nilai dunia memperakui. Tapi kalau Allah yang memperakui, subhanallah, masya Allah, Allah mengatakan kamu adalah sebaik-baik ummah. Bila mana? Bila kamu ta'muruna bil ma'ruf. Apabila kamu menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Kemudian watanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni perhatikan, itulah yang dimaksudkan Islam dan iman. Dalam ayat tadi itu menyuruh kepada keimanan, menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, itu Islam. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah, itulah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjawab persoalan tadi, bila kita diperhatikan kenapa umat Islam masa ini, kalau kita lihat di Israel seperti yang dikatakan Datuk tadi, kenapa kata indah mampu? Antara puncanya ialah kerana kata ni tidak menerapkan apa yang diajarkan oleh Islam. Kalaulah sungguh-sungguh kita diterapkan apa yang diajarkan oleh Islam, insya-Allah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada bihablillah, talinya Allah, syariat Allah. Dan jangan kamu berpecah belah. Jangan berpecah belah. Bersatu padu. Jikalah umat Islam bersatu padu, Allahu Akbar. Ini kita ni bercakap tentang antarabangsa ni, dengan Mesirnya, dengan Jordannya, dengan Saudi Arabianya, dengan Uni Emiratesnya, dengan semua yang umat Islam bersatu, kata ni Allahu Akbar. Seperti mana di zaman khalifah dulu. Jadi itulah kekuatan ketani. Jika ketani bersatu padu, itu yang diajarkan oleh Islam. Tetapi ketani macam mana? Adakah kita terapkan ajaran Islam? Ketani tidak bersatu padu. Bahkan ada yang tidak menyeru kepada ma'ruf, tidak mencegah daripada kemungkaran. Hanya berpeluk tubuh, dia hanya mampu berdiam sahaja. Allahu Akbar.
Sepatutnya ia yang bersuara tetapi ia diam. Sepatutnya ia membantu tapi tidak membantu. Sepatutnya ia ini tapi ia indah melakukan apa yang sepatutnya. Maka apa yang terjadi? Maka kemunduranlah yang terjadi. Pengabaianlah yang terjadi. Walau bagaimanapun, seperti mana disebutkan dalam hadis tadi, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya orang yang beriman yang kuat imannya lebih disukai oleh Allah, lebih bagus daripada orang yang beriman yang imannya lemah. Tetapi wa fi kulli khairin. Tapi jangan sangka orang kafir lebih bagus. Tidak. Orang yang lemah imannya itu pun masih lagi bagus berbanding dengan orang yang kafir. Dunia bukanlah semata-matanya untuk ketani. Tapi ketani ada dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat pun baik. Itulah yang ketani harapkan. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan daripada yang berbahagia Datuk tadi. Antara puncanya ialah kenapa ketani keterbelakang ialah kerana ketani tidak menerapkan ajaran Islam itu sendiri. Kalaulah ketani betul-betul terapkan, insya-Allah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu teratas dan tidak ada yang teratas daripada Islam. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Saya ambil kata yang terakhir daripada Ustaz Abdul Rahman tadi. Kita tidak menerapkan Islam, tidak membuat Islam dalam kehidupan, tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menekankan tentang prinsip iman, hidup berpaksikan kepada iman, menjadi benar-benar orang yang beriman, sebagaimana disebutkan tadi di surah Al-Mu'minun dan sebagainya begitu jelas, yang menerangkan 11 ciri-ciri orang yang beriman dan sebagainya. Yang itu kalau mengikut Ustaz Abdul Rahman, para penuntut yang penting sekalian, missing. That is the missing link. Itulah missingnya yang menyebabkan orang-orang Islam lemah, tuan-tuan, dibandingkan dengan bagaimana orang Islam yang pernah menegakkan tamadun, utamanya tamadun pembinaan pendidikan, kejayaan di bidang pelajaran, teknologi dan sebagainya. Orang Islam telah memerintah hampir 3 suku dunia ini selama 1000 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah yang kita kena kembali balik ke belakang. Saya nak minta saudara daripada kita sudah ada, daripada Pak Nur kita sudah ada. Belum ada. Pak Nur. Belum. Okey, kita pergi pada Tuan Haji Zaharum. Kita pergi kepada Tuan Haji Zaharum yang wakil daripada Malaysia ni, Tuan Haji Zaharum. Pak Om Haji kalau kita tengok tadi daripada mukadimah yang diberikan oleh Habib Said Abdul Rahman, alhamdulillah telah membuka ruang di mana telah berikan kepada 2 perkara, mukmin yang kuat dan muslim yang lemah. Kemudian itu diisi pula, tuan-tuan dan puan, apa sebabnya? Kalau misalnya yang lemah, apa sebabnya? Dan apa yang membantu kepada kekuatan itu? Tidak lain dan tidak bukan ialah iman. Dan ujungnya disebutkan penerapan Islam, penghidupan Islam, penghayatan Islam itulah yang menjadi soal pertanyaan big question mark yang menyebabkan agaknya orang-orang Islam tidak berapa maju dibandingkan dengan orang-orang yang lain dalam dunia ini. Nah, kita nak bagi pada Tuan Haji Syarul. Kita tengok di Malaysia lah. Agaknya mungkin tidak betul kalau saya bandingkan dengan Singapura, dengan Brunei dan mungkin Indonesia, tapi di Malaysia. Di Malaysia kita lihat, kita anak watan ni. Anak watan di Malaysia ni orang Melayu merupakan memang penduduk indigenous, penduduk yang misalnya pribumi. Dan kita tuan-tuan memiliki dalam 65% ataupun 63% daripada penduduk di Malaysia. Tapi dalam hampir semua segi, saudara, kita ketinggalan ke belakang. Ekonomi kita ketinggalan, pendidikan kita ketinggalan, teknologi kita ketinggalan, perkilangan kita ketinggalan, industri kita ketinggalan, hampir semuanya kita ketinggalan. Hanya mungkin jadi pegawai kerajaan, sama ada pegawai kaki kerajaan, itu memang orang-orang Islam atau Melayu di Malaysia ini memang bilangannya lebih ramai, jauh lebih ramai dibandingkan dengan yang bukan Islam, termasuklah ketenteraan, kepolisian dan sebagainya. Tapi yang lain nampaknya kita ketinggalan dan berbagai-bagai polisi telah dibuat, dasar ekonomi baru dan sebagainya, berbagai-bagai lagi.
dan agensi yang untuk membantu orang Islam di Malaysia ni cukup banyak. MARA misalnya, universiti yang keseluruhannya adalah untuk membantu anak-anak kampung Melayu dan sebagainya. Tetapi sehingga sekarang ini, dah 64 tahun kita merdeka. Saya bukan, ini saya timbulkan ini, para penonton dan penonton, bukan saya nak memperkecilkan, tidak, usaha-usaha yang sedang dibuat. Tetapi the missing link tu, di mana the missing link? Kerajaan sudah buat segala-galanya. Polisi sudah diadakan berbagai-bagaian, ya? Dan infrastruktur sudah dibagi, fasiliti sudah dibagi, seluruhnya. Tetapi saudara-saudara, nampaknya tidak bersambut dengan baik oleh orang-orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di Malaysia, mengakhirkan sehingga kini mereka tidak bersaing dengan teman-teman yang bukan Islam di bumi Malaysia ini. Macam mana Tuan Haji Sarul? Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga para penonton sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Soalan Datuk tu banyak kita nak kaji kalau nak kita tengok kesilapan dan kekurangan bangsa, ya, bukannya umat bangsa kita. Sebab satu daripadanya adalah kemanjaan. Kita ni orang pribumi ni manja. Disuap pada semua aspek, ya, daripada pelajaran, ilmu semua. Dan kita tidak pernah merasa susah. Susah dari segi kedudukan ilmiah. Ya. Apa kita nak kerajaan bagi? Pada sekolah, ya, dengan scholarshipnya, dengan bantuan buku teksnya semua, ya, berbanding dengan bangsa lain, agama lain, dia orang terpaksa bekerja keras untuk mendapatkan ilmu. Kita tidak. Jadi kemunduran kita ni ialah seorang kaum mukmin kita ni yang di Malaysia ni, bukannya semua, tapi ada juga yang kaum mukmin yang berjaya, yang naik ke atas dengan dia punya pahaman tentang agama dan Quran dan ilmu teknologi yang dibekalkan oleh sekolah-sekolah dan universiti di sini. Jadi kemunduran tu macam nak cakap bukanlah daripada segi aspek kerajaan. Kerajaan memang banyak bantu, tapi balik kepada individu sendiri. Tidak mengambil kesempatan untuk memajukan diri. Sebab orang yang beriman ialah orang yang berilmu. Tiada ilmu, dia akan sesat. Jadi semua ambil separuh jalan. Dia kata buat benda ni kita ikut cara Islam, cara gini. Tapi dia tidak kaji cara Islam tu apakah sebenarnya. Rasulullah SAW adalah sebagai contoh yang baik untuk kita ikut. Macam mana dia bangunkan Masjid Nabawi. Daripada tidak ada sampai tempat pusat pemerintahan negara Islam. Ya, Nabi. Itu satu contoh di mana kita boleh ikut, kita boleh ambil pelajaran, tapi kita tak ambil. Banyak kerana belajar Quran. Kita cuba ambil cara Nabi belajar Quran. Jibril mengajar Nabi macam mana? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi belajar Quran macam mana? Itu semua satu contoh. Jadi, orang mukmin yang kuat adalah mereka yang mengikut cara Nabi. Tidak boleh tak ikut cara Nabi. Nak jadi kuat, kena ikut cara Rasulullah SAW. Nak jadi pemerintah yang adil, yang sama, kena ikut Nabi Muhammad SAW. Nak jadi seorang bapa yang boleh mendidik anak-anak, kena ikut Rasulullah SAW. Dia adalah satu contoh tauladan yang satu ikutan yang di mana kita tidak boleh ketepikan. Kalau ada buku pun, buat dia sebagai satu example, living example untuk kita ikut. Tapi ada satu buku itu Syama'il Muhammadiyah, tentang cara hidup Rasulullah SAW, pakaian dan semua itu. Tapi cara hidup dia, kita kena belajar. Ya. InsyaAllah, seorang mukmin yang kuat, ialah mengikut segala perintah Rasulullah SAW, hadisnya yang disuruh. Dia banyak contoh di mana kita sendiri tak ikut. Kita ketepikan. Kita memakai ilmu-ilmu yang baru.
Saya tak mahu sebutlah, banyak orang akan mengatakan yalah, kita ni aliran lain, tapi saya sebut banyak kita tidak ikut Rasulullah SAW. Kita ikut cara baru. Jadi taklah Allah menurunkan Nabi kepada kita untuk kita ikut, untuk kita meneladani cara hidup seharian. Ya. Dan semua ini ada termaktub dalam buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama. Imam Nawawi menulis buku Kitab Al-Azkar. Ya. Dan dari segi pada pagi sampai tidur, kehidupan Rasulullah SAW. Jadi itulah seorang mukmin yang kuat adalah mengikut segala sunnah Rasulullah SAW dan mengikut cara perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita, selagi kita tak ikut tu, ketinggalanlah kita dengan kaum lain. Tengok contoh Jepun dengan dia punya adab akhlaknya. Jepun dengan orang tua, anak budak orang tua macam mana. Ini semua satu contoh di mana Rasulullah dah ajar pada orang Islam. Tapi bangsa lain yang mengikut. Ya. Jadi itulah dia tu. Allahu'alam bisawab. Alhamdulillah. Masya Allah. Para penonton yang hormati sekalian, kita tengok kalau ikut daripada Tuan Haji Zahrum, tuan-tuan dan puan, kerana kita simple lagi. Kita tidak ikut contoh yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi itu penuahnya, tuan-tuan, uswatun hasanah. Contohnya tak ada lagi. Contohnya mesti ikut cara Nabi yang mengikut cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada cara lain. Tuan-tuan, bagi orang Islam tak ada cara lain. Cara Barat tak boleh, cara Amerika tak boleh, cara England tak boleh, cara Rusia tak boleh, cara negeri Timur tak boleh, cara negeri Barat tak boleh. Tak boleh. Mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul-betul kita nak jadikan orang mukmin yang berjaya, orang mukmin yang kuat dalam pengertian iman, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Abdul Rahman sebentar tadi. Tuan-tuan, lemah kerana iman yang lemah, kerana tuan-tuan tidak menghayati Islam, sebagaimana disebut oleh Tuan Haji Abdul dan Ustaz Abdul Rahman sebentar tadi. Saya nak pergi balik kepada yang berbahagia, Tuan Said Abdul Rahman Al-Absyi daripada Singapura ni. Tuan Said, Tuan Habib, ya, kalau kita tengok sekarang ni, macam mana kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak dalam hadis tadi menyebutkan kenapa kita lemah. Dalam hadis disebutkan yang abadi yang agak panjang sikit. Ditanya oleh sahabat, adakah kerana bilangan kita sikit? Tidak, kata Nabi. Bilangan kita banyak. Tetapi banyaknya bilangan kita tu macam buih di lautan. Macam buih di lautan, tuan-tuan. Kenapa dia jadi begitu? Sahabat tanya lagi, kenapa dia jadi begitu? Kerana orang Islam ada satu sifat, namanya sifat wahan. Al-wahnu. Sifat wahan ni, sifat wahan. Apa dia wahan? Sahabat tanya lagi, apa dia sahabat? Wahan tu ialah hubbud dunya wa karahatul maut. Hubbud apa ni, cinta dunia dan takut benci kepada kematian. Jadi macam mana kalau kita tengok yang jadi para sahabat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, dunia ni tuan-tuan, dunia ni pada dia tak ada dunia, tidak sebesar sekepatu kepak lalat pun dunia ni bagi mereka nilai dunia. Dan macam mana tuan-tuan tentang kematian, mereka berjuang, mereka nak berikan nyawa mereka untuk Islam. Tak apalah, ambillah jiwa aku, ambillah nyawa aku nak berjuang untuk Islam. Begitu dah tentang kematian pada mereka. Mereka kalau mati misalnya tuan-tuan, mati di atas katil, tuan-tuan, mereka menangis. Kenapa aku tidak mati di bidang jihad? Kenapa aku tidak mati dengan anak panah? Kenapa aku tidak mati dengan tombak? Kenapa aku tidak mati aku dipedangkan? Oh, menangis tuan-tuan, menangis ke atas katil, di atas pembaringan maut mereka. Jadi macam mana Tuan Said cerita tentang sejarah yang menunjukkan kehebatan orang Islam, yang kalau kita ambil daripada Pak tadi, ambil daripada Ustaz Abdul Rahman yang mengatakan kekuatan itu adalah dasar iman, dan kelemahan itu kerana kita meninggalkan, tidak mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Pak Habib tentang hal ini? Sila Pak Habib. Assalamualaikum. Pak Habib. Ya.
Boleh keluar. Okey. Kalau kita pergi apa dia? Soalan itu kita pergi pada Ustaz Abdul Rahman. Macam mana Ustaz Abdul Rahman? Pak Habib tinggal, ialah Pak Habib ni dalam keadaan yang mungkin kesihatannya masih belum lagi kata orang pulih sepenuhnya. Mungkin ada beberapa perkara yang dia terpaksa meninggalkan sebentar agaknya dalam perbincangan kita. Tapi soalan itu saya balikan kerana soalan itu berkaitan langsung dengan pusingan yang pertama tadi, apa yang Ustaz Abdul Rahman menyebutkan. Saya ulang balik. Orang mukmin, kejayaan mereka, kekuatan mereka tertegak, bergantung, berpusat kepada iman. Kalau lemahnya, oleh kerana mereka tidak mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak belum. Okey. Ya, apa ni? Tuan Syed, boleh? Ya, boleh. Tadi dia punya zooming putus tadi. Okey. Sila. Dengar kesalahan saya tadi. Boleh. Sila. Jadi, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau kita kembali melihat kepada zaman Rasulullah SAW, di kalangan para sahabat ini, mereka bertingkat. Ada di antara sahabat yang mempunyai kekuatan dari segi ibadah. Ada sahabat yang mempunyai kekuatan dengan harta benda. Ada sahabat yang mempunyai kekuatan dengan peperangan. Seperti Khalid bin Walid, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kita lihat di dalam pergaulan ini, di mana Rasulullah SAW tidak pernah mencegah para sahabat di dalam aktiviti-aktiviti mereka. Seperti kita tahu, Abdul Rahman bin Affan merupakan salah di antara Rasulullah punya milenial. Sayyidina Uthman bin Affan, Rasulullah punya milenial. Tapi kalau Rasulullah SAW mempunyai hal sesuatu, dia akan cari orang yang sepadan dengan dia. Dan ini juga merupakan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya sesungguhnya dunia ini, harta, anak, pekerjaan, perniagaan adalah Allah jadikan untuk manusia. Allah tidak pernah menghalang. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan segala keperluan untuk manusia di bumi ini. Tetapi yang Allah tegaskan di sini, yang harus menjadi pertimbangan, yang harus menjadi perhatian, ialah kata Allah, kalau seandainya dunia dan segala isinya lebih kamu cintai, ahabba ilaikum, ya kan, minallahi wa rasulih, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Jadi segala keperluan yang 8 tadi, yang merupakan asas kehidupan, itu bukan larangan dalam Islam. Tidak mengapa manusia kalau menjangkaui batas keperluannya sendiri pun, menjadi kaya, menjadi bijak, menjadi orang yang kuat, tidak terhalang dalam Islam. Kerana Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama untuk umat manusia. Islam adalah khalifah dan pemimpin. Jadi Islam perlukan segala hal-hal yang diperlukan tadi. Tetapi yang tidak dibolehkan oleh Allah ialah kalau kecintaan dunia, mak bapak, perniagaan, rumah lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya, inilah yang dilarang dan yang tidak dibolehkan. Jadi silakan siapa kita ingin jadi. Kalau kita tengok di kalangan para sahabat pun, ramai di antara mereka mukmin yang sejati, mukmin yang kuat, mukmin yang handal, mukmin yang maju dan ke depan. Ramai di antara mereka dari kalangan para fuqara wal masakin, seperti Sayyidina Bilal, keluarganya Ammar bin Yasir, seperti Furaiha dan sahabat-sahabat miskin yang lainnya. Dan ada juga di kalangan mereka dari bangsawan-bangsawan Quraisy,
bangsawan-bangsawan Madinah. Dan ada juga di antara mereka orang-orang yang handal, terkenal, seperti Khalid bin Walid di Mekah, seperti Sa'ad bin Mu'az yang berada di Madinah. Jadi Rasulullah tidak pernah menghalang para sahabatnya. Tetapi ketika Rasulullah inginkan sesuatu, meminta kepada sahabatnya, ketika Rasulullah memerlukan bantuan uang, Rasulullah akan memberitahu kepada pendai-pendainya, tolong sebarkan berita di Madinah yang saya perlukan uang untuk membuat sesuatu. Maka para sahabat berduyun-duyun datang. Perempuan yang mau ke pasar memberikan hartanya. Yang pakai gelang akan memasukkan gelangnya. Ketika Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Tidak ada apa lagi yang sisa di rumahnya Sayyidina Abu Bakar." Begitu juga kita lihat pada sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga dalam satu kisah di dalam peperangan Qadisiyah. Seusai daripada peperangan ini, para sahabat, para tabi'in melihat kepada seorang ibu sedang menangis. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas telah memerintahkan dia punya asisten, "Kau tolong panggil ibu itu." Kemudian ditanya, "Gerangan apakah kira-kira ibu ini menangis?" Ketika ditanya, sahabat-sahabat mengatakan, ibu ini telah kehilangan 3 orang anaknya yang syahid dalam peperangan Qadisiyah. Ketika ibu ini dipanggil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Waqqas bertanya, "Wahai ibu, apakah engkau merasa sedih dengan kehilangan anak kau?" Kata ibu tadi, "Bukan, aku sedih kerana aku tidak ada anak lagi yang nak aku berikan untuk Allah. Hanya ini saja yang aku ada." Jadi begitulah kita lihat, apakah ibu tidak cinta kepada anak? Tentu sekali. Tapi demi Allah, demi Rasulnya, demi agamanya, maka kesedihannya bukan kerana syahidnya anak, tapi kesedihannya kerana tidak ada anak lagi yang nak diberikan. Jadi inilah kita lihat, cinta dunia ada di hati, cinta Allah ada di hati. Tinggal kita pilih siapa yang kita ingin tempatkan di dalam hati kita. Dan ingatlah, Allah tidak mengatakan, tidak menjanjikan dengan memberikan kekayaan, pangkat seseorang kepada seseorang yang Allah cinta kepada mereka. Itu boleh menjadi istidraj kepada orang-orang yang tidak beriman ataupun lemah iman. Seperti mana Qarun ditenggelamkan dengan harta, sedangkan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa dan Harun, termasuk ahli ibadah. Di saat diuji oleh Allah dengan harta, dia tenggelam dengan harta-hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tuan-tuan yang waktu sekalian. Begitulah tuan-tuan dan puan. Inti daripada apa yang diterangkan oleh Pak Habib tadi tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan. Absolut. Tuan-tuan, apa penyerahan kepada Allah, penyerahan kepada cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyerahan kepada apa yang ditafsirkan sebagai jihad, penyerahan sebagai bahawa segala-galanya absolut. Sayangnya mereka kepada Allah, sayangnya mereka kepada Rasul. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu tuan-tuan. Maknanya absolut. Tak ada goyang-goyang, tak ada goncang-goncang. Aku yakin kepada Allah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku beriman kepada jihad, aku beriman kepada apa yang diperintah oleh Allah, maka tuan-tuan dan puan bercahaya-cahaya kejayaan orang Islam. Hebat kejayaan orang Islam. Ditakuti oleh orang Rom, ditakuti oleh orang Parsi, tuan-tuan dan puan. Dan satu dunia, tuan-tuan, dunia barat. Yang masih itu dunia barat dalam kegelapan, tuan-tuan. Dunia barat pun dapat cahaya untuk keluar daripada zaman kegelapan, tuan-tuan. Zaman Renaissance yang namanya. Mereka ambil sumber-sumber kepada tamadun Islam itu menjadikan alat bahan
untuk mereka keluar daripada zaman kegelapan. Apa ni agaknya Ustaz Abdul Rahman boleh komen dekat situ Ustaz. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, masya-Allah. Jadi seperti mana yang dibahaskan oleh yang berbahagia Datuk tadi ialah apabila tercetusnya akidah, kekuatan iman, maka umat yang jahiliyah bertukar menjadi sebaik-baik ummah. Kenapa tu? Kerana adanya kekuatan akidah dan kekuatan Islam. Adanya kekuatan iman dan kekuatan Islam. Iman menurut ulama ahli sunnah wal jamaah iaitu tasdiq bil qalbi, iaitu memperakui dengan hatinya, dengan benar-benar tunduk patuh dengan tunduk dan patuh memperakui akan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan dengan iman. Apa pula dia Islam? Islam ialah melengkapkan, menyempurnakan arti iman itu dengan amal. Bukanlah dikatakan orang itu tidak beriman kalau tidak sembahyang. Ia masih memperakui bahawa Tuhan itu adalah Allah, tapi tidak sempurna keimanannya. Jadi apa yang kita harapkan, seperti mana Tuan Haji Zahrin tadi mengatakan, ialah untuk inginkan Islam ini kembali megah, kembali seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah sebaik-baik ummah, ialah hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mau jadi masyarakat, mau jadi negara, mau menjadi umat, sudah diberitahu Allah solusinya 3 tadi. Terapkanlah 3 ini, kembalikanlah 3 ini, kukuhkanlah 3 ini, agungkanlah 3 ini. Apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf, serulah kepada kemungkaran, serulah kepada kebaikan. Yang kedua, cegah kemungkaran. Mana-mana, adakah betul kita telah menerapkan benar-benar Islam? Macam mana kewangan kita ini? Adakah ia sudah jauh daripada riba? Adakah masih diamalkan riba? Macam mana dengan masjid-masjid kita ini? Sebelum inilah, kalau COVID-19 ni kita ni, itu satu perkara yang lain lah. Macam mana dengan masjid-masjid kita ni? Adakah ia masih lapang? Bukankah Rasulullah SAW kalau boleh aku kumpulkan pemuda-pemuda membawa kayu api, mana-mana mereka yang tidak sembahyang di masjid aku bakar, kata Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau inilah yang benar-benar diterapkan seperti mana dikatakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adapun untuk kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu contoh tauladan yang baik. Maka kata ikut Rasulullah. Kalaulah ikut betul-betul Rasulullah, maka apa yang akan terjadi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau bersifat-sifat yang agung. Dengan mencontohi Rasulullah, maka kita pun menjadi yang agung. Kita bersifat-sifat yang hebat, kita bersifat-sifat yang mulia. Kalau peribadi masing-masing bersifat mulia, maka masyarakat pun menjadi mulia, menjadi teratas. Dan tiada lain yang paling asas dalam hal ini, seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu peristiwa hijrah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Adakah kewangan yang dilakukan? Adakah pertahanan yang dilakukan sewaktu hijrah? Apa yang dibuat awal sekali oleh Rasulullah SAW? Ketika datang ke Madinah, paling awal sekali yang dihidupkan ialah masjid. Maka institusi masjid ini yang perlu diperkukuhkan, kerana di sanalah tumbuhnya iman, di sanalah tumbuhnya persatuan. Persatuan, kita hendaklah bersatu hati dalam memajukan Islam, menaikkan martabat Islam. Macam mana menyatukan hati kita ini? Satu, solat berjamaah. Tiap hari solat berjamaah. 5 waktu, lima waktu dalam sehari.
Kalaulah tidak, maka sulit untuk ketani bersatu hati. Tapi kalau berjumpa 5 waktu dalam sehari, subhanallah, masya Allah. Macam mana ketani boleh bersatu? Kemudian ketani bukan setakat setiap hari, setiap minggu disuruh lagi untuk bersatu. Macam mana sembahyang Jumaat? Sembahyang Jumaat, setiap minggu. Bukan lagi setakat dalam negeri, tapi antara bangsa pun ketani disuruh untuk bersatu. Setahun kurang-kurang sekali. Kalau boleh. Macam mana? Dengan menunaikan haji. Ini pun kekuatan ketani. Kalau ketani bersatu, yadullahu fawqa aydihim. Yang dimaksudkan di sana tu ialah kekuatan ketani apabila ketani bersatu. Dan tidak berpecah belah. Yang lemah membantu yang kuat, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Bila sudah bersatu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka subhanallah, masya-Allah. Itulah yang akan memajukan, menambahkan lagi kekuatan ketani. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, insya-Allah mungkin yang terakhir tuan-tuan kita bagi Tuan Haji Zahrum, tuan-tuan dan puan. Yang kita akan sambung lagi tuan-tuan dalam minggu yang ketiga nanti tuan-tuan. Minggu yang pertama dalam Oktober, jangan tuan taruh dalam diary tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan kita punya rancangan jadual bulan September dan bulan Oktober tuan-tuan. Kita punya jadual bulanan tuan-tuan, bulanan jadual tu. Dalam itu terdapat nanti insya-Allah yang kita namakan rentas 4 negara membawa obor Islam. Rentas 4 negara membawa obor Islam. Negara Malaysia, negara Singapura, Brunei Darussalam dan Indonesia. InsyaAllah tuan-tuan, minggu pertama dan minggu yang ketiga. Minggu pertama, ketiga, kali ini kita akan mula pukul 5, bukan 5 suku. Oleh kerana asar sudah lebih awal dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, tuan-tuan dan puan. Saya nak pergi Tuan Haji Zahrum yang akhir sekali ini. Tuan Haji Zahrum, kalau kita tengok, tadi Ustaz Abdul Rahman ada menyebut tentang masjid. Nabi Muhammad SAW dalam berhijrahnya dari Mekah ke Madinah, sampai di pinggir Madinah, ada satu benda yang Nabi buat. Tidak mintakan cari makanan, tidak minta cari penyembelihan, tidak minta menjadi tanaman, menanam tanaman itu, tanaman ini bermula sekali. Tetapi mendirikan masjid, Masjid Quba namanya tuan-tuan. Masjid Quba. Jadi maknanya masjid. Tuan Haji Zahrum pernah menjadi pengurusi, mentadbir, mengurus masjid ataupun surau Jumaat dipanggil, yang namanya surau Damansara Perdana. Surau Jumaat, surau ni macam masjid sebab dibenarkan bersembahyang berjemaah. Sebagai pengurusi agaknya, Tuan Haji Zahrum lebih berupaya untuk memperkatakan di mana kekurangannya. Kita dah ada institusi yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Rahman tadi. Kita dah ada institusi namanya masjid. Kita dah ada institusi namanya surau. Tapi sayang, tuan-tuan, institusi yang namanya shopping mall penuh. Institusi yang namanya restoran penuh. Institusi yang namanya market penuh. Institusi yang namanya tempat-tempat kolam renang penuh. Institusi yang namanya tuan-tuan depan padang permainan, padang bola sepak dan sebagainya penuh. Tetapi yang kosong, yang gersang ialah masjid dan surau. Agaknya tuan, dan ini bagi saya tuan-tuan dan puan, kerana kita tidak ikut sunnah. Sunnahnya masjid. Sunnah kehidupan Nabi Muhammad, saya dah baca tuan-tuan dalam ensiklopedia kehidupan Nabi Muhammad SAW, kekuatan Nabi itu kepada ada tiga tiang dalam kehidupan. Masjid, rumah, jihad. Masjid, rumah, jihad. Jihad, masjid, rumah. Jihad, rumah, masjid. Itu dia. Masjid, rumah, jihad. Jadi tuan-tuan, tapi kita masjid tidak. Rumah pun tidak. Rumah orang Islam tidak menggambarkan Islam. Ada rumah tidak dibacakan Al-Quran. Ada rumah tidak ditegakkan salat. Ada rumah tidak ada majlis ta'lum wa ta'lim. Ada rumah tuan-tuan tak kisah. Azan ke tak azan ke tak kisah tuan-tuan dan puan. Jadi itu dia. Jadi maknanya jihad, tuan-tuan, jihad untuk kita, jihad untuk memertabatkan Islam. Jihad untuk membangunkan Islam. Jihad untuk meletakkan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sebagaimana Ustaz Abdul Rahman menyebutkan tadi. Sebagai bekas pada pengurusi surau berjumaat seperti masjid juga, agaknya apa ulasan daripada Tuan Haji Zahrum tentang mengulas apa yang Ustaz Abdul Rahman menyebutkan tadi tentang institusi masjid
yang mesti dimakmurkan kalau nak tengok berlakunya, hidupnya, bangunnya Muslim yang kuat atau mukmin yang kuat itu. Macam mana Tuan Izharul? Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya menjadi pengerusi Surau Perdana itu selama 6 tahun. Dan alhamdulillah di situ banyak pengajaran dan contoh kita dapat pelajari, dan di situ kita tengok macam mana Nabi Muhammad SAW membangun Islam. Ya. Kita faham Rasulullah SAW bukan Rasulullah pergi bukan Rasulullah keluar pada Masjid Nabawi untuk memerintah. Di dalam masjid. Jadi institusi masjid ini adalah institusi di mana kita patut membesarkan, di mana anak-anak dilatih di sana dan untuk bukan sahaja sembahyang, bukan sahaja solat, tapi beriadah di situ juga. Sebab apa? Masjid tempat orang Islam berkumpul untuk mendapatkan ilmu dan juga bertukar pendapat. Ya. Kalaulah anak-anak di situ dan dilatih untuk selalu ke masjid. Di masjid ada tempat untuk memanah, belajar memanah. Di masjid ada tempat untuk tuition, untuk mempelajari pelajaran yang berada di sekolah, mengulang kaji, tempat work. Jadi anak-anak akan terbiasa ke institusi masjid untuk belajar dan untuk dapat ilmu. Itulah yang mustahak supaya orang Islam masjid untuk berkumpul. Ya. Dan itulah Islam, insyaAllah. Kalau orang Islam mengambil masjid tempat berkumpul dan berjemaah pada setiap waktu. Macam mana berlaku di Turki. Setiap waktu penuh dengan orang ramai. Dan selepas pada masjid, orang lepas sembahyang, mereka duduk berkumpul. Mungkin berbincang masalah dunia. Berbincang yang ada kelas duduk dalam pelajaran Al-Quran, mempelajari hadis. Ya. Jadi di situ sebab saya dengan apa yang Allah bagi dengan masa yang singkat di Surau Perdana itu dapatlah kita membangunkan beberapa kelas produk kifayah, kelas produk Ain, Kafa, dan juga ada pengurusan jenazah, macam-macam lagi. Di situ ialah tempat orang Islam mendapat ilmu. Dan ilmu tu datang kekuatan. Ya. Tanpa ilmu tak ada kekuatan. Tak ada ilmu tak boleh amal. Jadi, basicnya adalah tempat institusi di mana kita boleh pergi untuk mendapatkan ilmu. Dan di situ letaklah kitab-kitab di mana boleh jadi bahan rujukan. Jadi kekuatan orang Islam sekarang adalah adanya masjid. Tidak ada masjid, maka Islam akan hancur. Hidupkanlah masjid. Jadi saya seru pada orang ramai, berilah dan berjamaahlah. Ya. Allah. Okey. Alhamdulillah. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah kita dapat bersiaran tuan-tuan dan puan, teman saya daripada Indonesia, Ustaz Nur tidak dapat bersiaran pada petang ini. Mungkin ada beberapa perkara yang menghalang beliau daripada bersiaran. Kita mengharapkan minggu pertama bulan Oktober nanti Ustaz Nur daripada Bogor, Nur Redha, akan bersama dengan kita. Begitu juga Ustaz Abdul Rahman Haji Ajak daripada Brunei Darussalam, dan juga Ustaz yang berbahagia Habib Sayyid Abdul Rahman Al-Absyi akan bersama dengan kita, juga Tuan Haji Zahrum yang bersama dengan tuan-tuan daripada Malaysia ini. Kita harap kita dapat bertemu lagi minggu yang pertama, tuan-tuan. Minggu pertama, minggu yang ketiga, minggu pertama dan minggu yang ketiga, kita akan bincang berbagai-bagai tajuk, tuan-tuan. Berbagai-bagai tajuk tentang Islam, tentang penghayatan Islam ini. Kita harap tuan-tuan sebarkan, ya. Yang di Brunei sebarkan kepada teman-teman Brunei. Kita dah ada poster ni, tuan-tuan. Boleh kita sebarkan poster kepada teman-teman kita di Singapura, boleh disebarkan poster tersebut.
di Indonesia boleh disebarkan peristiwa tersebut juga di Malaysia. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, daripada masa ke masa tuan-tuan mengikuti kita ini, tuan-tuan dan puan, insyaAllah tuan-tuan boleh berikan cadangan, tuan-tuan berikan cadangan kepada kita. Apa perkara lagi yang boleh dibincangkan oleh teman-teman pakar-pakar orang-orang agama daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Singapura, termasuk daripada Malaysia untuk dibincangkan dalam pertemuan yang berikutnya, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu. Ucap terima kasih kepada Tuan Syed Abdul Rahman, terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman Haji Ajak, terima kasih walaupun tidak muncul kepada Ustaz Redha Ahmad Redha, dan juga terima kasih kepada Tuan Haji Zahrum Zain yang telah bersiaran bersama-sama kita, telah membincangkan tajuk mukmin yang kuat versus Muslim yang lemah, tuan-tuan dan puan. Paling tidaknya tuan-tuan dan puan, kita dah tengok tadi daripada apa ulasan-ulasan yang diberi, kita tahu apa dia sebenarnya, apa dia faktor-faktor yang menyebabkan, tuan-tuan, dia dipanggil dalam bahasa moden sekarang ni, dipanggil critical success factor. Apa dia critical success factors yang menyebabkan orang-orang yang beriman boleh berjaya, tuan-tuan, tamadun dapat ditegakkan berbanding dengan orang-orang Islam yang lemah. Kenapa lemah? Itulah tuan-tuan, dia punya critical failure factor pula. Success factor ada, failure factor pun ada. Itu pun sudah diterangkan oleh semua pembahas tiga-tiga orang tadi, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan ada baiknya pada kita, mudah-mudahan baik pada semuanya. Aku qali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluh Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Suluh Khatimah.